Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum. Sorry puaka semua, apa khabar? Sihat? Ya, mana yang masih ceria-ceria tu, semoga dirahmatilah hidup korang ya. Semoga terus menceriakan hari-hari orang. Pada yang bersedih, jangan terlalu bersedih, kerana sedih itulah yang akan membawa kepada kecelakaan. Kau tengok pesanan khidmat masyarakat. Jadi pada malam ni kita akan teruskan lagi dalam rancangan 30 hari 30 story puaka kita. Mampus aku, banyak now videonya, aku kena edit, aku kena record. Cerita pula kemain banyak lagi korang share dekat aku. Nak memilih tu kemain berjam-jam aku tafsir. Aku tapis. Sebab apa? Sebab kadang-kadang cerita tu ada yang masuk akal. Kadang-kadang rasa macam budak ni, ini kalau aku jumpa tengah jalan ni, aku lenyek je pakai berdoza. Sebab apa? Sebab mengarut sangat ceritanya. Tapi tak apa, kita kena sabar, teruskan program kita. Dah tak lama dah, insyaAllah. Banyak lagi ni. Tapi tak apa, untuk korang, sebagai aku ni pula anak lelaki, kita sahut cabaran. Nampak semangat aku hari ni lain. Sebab apa? Sebab cerita pada kali ni, aku rasa macam dah bosan lah dengan cerita-cerita Malaysia ni. Cerita hantu Malaysia ni macam klise sangat. Tak habis-habis. Baju putih, lepas tu kalau tak baju putih pun mata merah, tak boleh terbang, boleh melompat. Aku dah macam dah, yalah, aku dah bosan dengan hantu Malaysia ni. So hari ni aku nak up satu cerita hantu international pula. Hantu-hantu Mak Saleh, bukan Dracula. Kau ni kalau hantu Mak Saleh Dracula, kalau bukan Dracula, apa lagi hantu Mak Saleh? Valak. Itu je yang kau tahu. Tak, cerita pada kali ni lain sikit. Kita memang main international, tapi international kita still dalam Asia. Kita main hantu Jepun, geng. Hantu Naruto hari ni. So cerita pada malam ni daripada jauh negeri Jepun. Kau tahu tak negeri Jepun tu kat mana? Negeri Jepun, alah, yang jajah kita dulu, yang bunuh nenek moyang kita tu. Dark betul permulaan pada hari ni. Tapi itulah cerita pada kali ni datang daripada negeri Jepun. Dan cerita ni pula daripada orang kita sendiri yang tinggal dekat Jepun. Tapi sebelum kita mulakan cerita pasal Jepun ni, mari kita layan intro dulu. Pengetahuan korang semua, dekat Jepun pun ada satu bulan ni dipanggil sebagai bulan hantu. Kalau dekat Malaysia, orang Chinese ni akan sambut bulan hantu ni pada bulan tertentu, betul tak? Tapi dekat Jepun sana, dia dipanggil sebagai Obon Festival. Obon Festival ni berlangsung selalunya pada bulan Ogos, tapi tak tetap. Di mana kemuncak perayaan Obon Festival ni selalunya diadakan selama seminggu, pada pertengahan bulan Ogos. Konsep dia sama je dengan bulan hantu, di mana pada waktu tersebut nenek moyang, saudara mara, adik-beradik kita yang telah meninggal akan balik semula ke dunia untuk jenguk anak cucu mereka. Jadi mana-mana ahli keluarga yang masih hidup ni, diorang akan berkumpul ramai-ramai macam hari raya. Dia akan bersihkan kubur, dia akan buat doa-doa. Kira dia akan tunjuklah kepada si mati bahawa keluarga diorang ni yang masih hidup ni semua keadaan baik-baik, sihat-sihat sahaja, dan semua masih mengingati mereka yang telah meninggal dunia. Tapi kau kena ingat ya, kawan-kawan, kau kena ingat yang mereka-mereka ni semua tak semua baik-baik. Ada juga hantu yang balik nak jumpa family ni, dia macam berdendam. Dia sengaja merayau dekat dunia ni. Dendam sebab apa? Sebab adalah tu benda-benda yang tak settle. Macam contoh, dia ada hutang dengan orang lain, lepas tu tiba-tiba dia meninggal. Dia tak puas hati nak kutip hutang, jadi hantu. Dia pergi kat family tu, dia kacau. Selain pada tu, ada juga yang jenis pergi semula kepada keluarga dia, pergi ganggu satu keturunan. Sebab apa? Sebab member ni dah meninggal. Yang hidup ni lupa kepada si mati, tak mendoakan, tak pergi bersih kubur. Jenis macam palau lah orang cakap, palau orang mati ni. So dia nak balas dendam, dia kacau satu keluarga tu. Takut tak? Takut kan? Ini kepercayaan dorang lah, kita ni tak boleh nak percaya sangat. Nak dijadikan cerita, Siti dengan kawan serumah dia, nama kawan serumah ni Kak Ica, diorang ni akan berpindah ke rumah baru pada waktu tersebut. Memandangkan jarak rumah tersebut tak adalah jauh mana. Rumah baru, rumah lama lebih kurang dalam 10 minit jalan kaki. So Siti pun ambil keputusan nak angkat barang sikit-sikit. Dia tak nak sekaligus, sebab bukan rushing pun. Jadi Siti ceritalah, memandangkan waktu pagi merupakan waktu bekerja, diorang decide nak pindahkan barang pada malam hari. Sebab nak pindah malam hari ni pun satu hal, dia tak nak susahkan orang.
Nanti kalau dipindahkan siang hari kan ramai pula datang membantu. Dia tak suka susahkan orang. Jadi dia dengan Kak Ica rancang, Kak Ica, kita kemas malam lah. Lagipun barang kita adalah barang banyak mana pun, barang kecil-kecil je. Kita tak susahkan orang lah. Biasalah orang kita, orang Melayu-Melayu kita ni memang tak suka susahkan orang, suka buat kerja sendiri. Serba sedikit lah aku cerita tentang tempat diorang tinggal ni kan. Diorang ni tinggal dekat sebuah perkampungan kecil tau. Perkampungan ni nama dia Wakayama Nissan Suzuki Doraemon An Dodarisuki Doraemon. Gua tu lagu. Tak, nama tempat diorang tinggal ni adalah Wakayama. Wakayama ni tempat dia agak terceruk jugalah. Nak pergi ke Pekan pun ambil masa dalam 20 minit kalau naik kereta. Kalau naik kereta api mau 30 minit baru sampai. Dekat situ memang orang cakap kampung. Duduk situ pun tak ramai orang muda-muda. Boleh kira dengan jari. Kebanyakannya orang yang dah pencen, orang tua-tua yang suka berkebun, suka piara binatang peliharaan. Diorang akan duduk kat kampung tu. Memang situ tenang sangat-sangat. Siti dengan Ica pilih tempat tu pun sebab dia tengok harga rumah kat sana sangat-sangat murah nak dibandingkan dengan harga-harga rumah kat bandar. Kalau kat bandar harga lipat-lipat kali ganda, tapi dekat kampung tu sangat-sangat murah. Tapi itulah, cuma jauh sikit daripada tempat kerja, menyebabkan diorang kena gerak awal. Jadi disebabkan kawasan tu kawasan kampung, bila jam menunjukkan pukul 7 malam ke atas, semua orang pakat tutup lampu. Orang-orang merayau lepak tepi jalan pun tak ada langsung. Yang tinggal hanyalah lampu jalan sahaja. Kiranya memang orang tua-tua kat sana tidur awal. Pukul 7, pukul 8 dah sunyi sepi. Tentu pun kira nasib baik lah. Dekat Jepun ni, lampu jalan raya dia tengah menderang. Cuba kau bayangkan, lampu dekat Malaysia punya Felda, itu pun nasib kau ada lampu. Kalau ada tiang je, lampu hilang, satu hal pula. So waktu ni, Siti ni berbincang dengan Kak Ica. Siti cakap, Kak Ica, saya rasa lah kan, kita nak pindah-pindah barang ni ambil masa dalam 3 malam juga. Yelah, satu trip satu hari. Laluan yang orang kena lalu ni pula untuk daripada rumah lama ke rumah baru agak berbukit-bukit. Walaupun dekat, tapi bila bukit-bukit ni membuatkan benda tu jadi lama. Sebab penat nak daki bukit turun bukit. Nak dijadikan cerita lagi, untuk perjalanan ke sana, diorang akan melalui, contoh, ini jalan kaki, ini akan ada laluan kereta api. Dan di balik laluan kereta api tu merupakan sebuah hutan. Hutan ni taklah tebal mana, tapi bila siang nampaklah pokok banyak-banyak. Bukan hutan tebal pun. Cuma dekat kawasan tu memang tak ada orang tinggal. Memang tak ada orang berani masuk. Sebabnya tak tahu kenapa. So pendapatan orang hanyalah belah sini sahaja. Belah ni memang direct hutan sampai habis. Jadi waktu tu berbekalkan troli pinjam nak angkat barang ni semua, jam menunjukkan pukul 7.30. So bermulalah kerja-kerja pindahkan barang satu persatu. Hari pertama semua berjalan lancar. Pukul 9 diorang dah gerak balik daripada rumah baru ke rumah lama. Tetapi pada hari kedua diorang dah start lambat. Pukul 8 baru nak gerak ke rumah lama. Waktu sampai ke rumah lama tu pula, diorang macam terleka, macam asyik sangat susun kemas-kemas barang. Sedar-sedar jam dah tunjuk pukul 11 malam. Time tu Kak Ica cakap, Siti, dah pukul 11 lah. Takutlah nak balik malam-malam ni. Dah lalu tepi hutan tu pula. Tidur sini je lah. Siti pun balas. Dia bagi tahu, Kak Ica, kita kena balik juga ni. Kat sini tak ada tilam, tak ada apa. Takkan nak tidur atas lantai je. Lagipun esok kena gerak awal nak pergi kerja kan. So nak tak nak, Kak Ica turut kan. Terpaksalah diorang balik ke rumah. Waktu ni, masa tengah berjalan tu, diorang berjalan santai je sambil tolak troli kosong. Perasan juga yang malam tu agak sejuk. Padahal masih di dalam musim panas. Waktu ni Siti cakap dengan Kak Ica, Kak, sejuk juga yang malam ni. Kak Ica reply, yelah kot, nak masuk musim luruh ni, itu yang makin sejuk tu. Siti balas, okey lah tu Kak, sejuk angin-angin macam ni. Dah lah peluh pun belum kering lagi. Penat kerja siang tadi pun tak habis, dah tambah dengan kerja lagi satu. Tapi tak apalah, dah pindah rumah baru ni lega sikit, lagi selesa kan. Dapat pula suhu sejuk-sejuk macam ni, seronoknya. Kak Ica pun reply lah, oh memanglah, dah nak masuk musim luruh ni memang akan sejuk-sejuk sikit. Tapi itulah macam awal pula sejuknya. Dua pun borak punya sembang sambil gosip pasal, Kak Ica nak tahu tak, dekat office Siti tu kan, tu ada makcik tu, makcik nama Mashimoto Suzuki Kia. Makcik tu dia macam kerek lah. Dia pandang Siti ni lain macam pandang selek atas bawah je kan. Diorang walaupun dekat Jepun tetap mengamalkan konsep membawang je. Nak buat macam mana orang kita. So diorang pun sambil borak tu, tiba-tiba masing-masing terdiam sebab ada kedengaran bunyi pelik datang daripada
seberang laluan kereta api. Macam aku cakap tadi, ini laluan kawasan perumahan, ini ada jalan kereta api, ini ada hutan. Kat kawasan hutan tu macam ada satu bunyi aneh. Dia bunyi macam bunyi haiwan, tapi tak dapat nak pastikan bunyi apa. Bunyi macam bunyi monyet, tapi ada juga macam bunyi burung. Mula-mula dorang tak endahkan, dorang senyap je berjalan. Sebab selalu juga nampak monyet dengan rusa kat kawasan tu. Jadi macam mungkin monyet bergaduh ke apalah, kita hiraukan je. Tapi pada malam tersebut, makin lama bunyi binatang tu, bunyi aneh tu, makin lama makin kuat, makin bersahut-sahutan. Entahlah bersahut-sahutan, bergema pula tu. Waktu ni Siti dah mula pandang kiri kanan. Kak Ica beritahu, "Siti, jom jalan cepat sikit." Waktu ni Kak Ica berada belah kanan. Siti pandang sekilas je. Kak Ica time tu dah start peluk tangan Siti. Muka dia dah panik, muka dia dah cuak. Bunyi tu pula makin lama makin kuat, dan ibarat macam benda tu makin lama makin mendekat. Serentak itu juga anjing kat rumah bahagian kiri ni mula menyalak dengan kuat. Ibarat macam ada sesuatu sedang muncul. Waktu ni Siti dengan Kak Ica berjalan laju tau. Dan bila terdengar bunyi tu macam betul-betul dekat belakang dorang, tiba-tiba Siti cakap yang dia terasa macam tersangat marah. Tersangat marah sebab bunyi tu tersangat bising. Dalam hati dia terdetik, macam tak pernah nampak manusia. Binatang apa ni yang bising-bising ni? Waktu ni kemarahan Siti tu macam dia rasa marah yang tiba-tiba, tak pernah rasa sebelum ni. Dekat tangan Siti dia ada genggam tuala kecil. Tuala kecil ni guna untuk lap peluh tadi lah. Dia genggam je. Dalam hati Siti, dia nak pusing belakang, dia nak libas benda tu dengan tuala. Baru je Siti nak pusing ke belakang, Kak Ica pegang bahu Siti. Kak Ica cakap, "Siti, pandang depan, jangan buat apa-apa, jalan straight je." Siti balas, dia bising sangat lah kak, serabut saya." Siti pun tak percaya yang dia boleh semarah tu. Sebelum ni tak marah, dia tenang, dia bukan jenis pemarah. Tapi malam tu dia rasa macam sangat-sangat marah. Kak Ica pesan, "Siti, jangan tengok, nanti dia kejar. Jom jalan cepat-cepat." Bila dengar perkataan "dia kejar" tu, automatik waktu ni Siti dia fikir babi hutan je. Dia tak fikir hantu pun. Dia fikir, babi hutan dekat belakang ni, mampus kalau dia kejar dengan babi hutan ni. Serentak tu juga bila fikirkan belakang ni ada babi hutan, Siti ni daripada berani terus tiba-tiba jadi penakut. Terus jadi macam berpeluh-peluh, terus jadi terketar-ketar. Yang peliknya, bunyi benda tu pun berubah. Kalau tadi bunyi macam burung, bunyi macam monyet, tapi sekarang bunyi dia seakan macam suara garau. Suara garau yang seakan macam nak provoke, macam waktu ni Siti tengok Kak Ica. Kak Ica dah jalan menunduk. Dia cakap kat Siti, "Siti, cepat Siti, cepat Siti, cepat jalan cepat." Siti pula lepas dengar suara garau tu, satu je dia fikir. Dia jerit, "Kak Ica, 1, 2, 3 kita lari Kak Ica. 1, 2, 3." Tahu terkejut. 1, 3 dia terus lari geng. Terkangkang-kangkang dorang tu berlari sambil sorong troli. Dah lah Siti cerita, troli tu tayar 1 je function, lagi 3 tayar dah berkarat. Jadi nak bergerak memang tak bergerak troli tu kalau ditarik. So diorang angkat troli tu, usung atas kepala, berlari sampai ke rumah. Waktu ni 10 minit perjalanan nak ke rumah tu macam 30 minit lamanya. Dah lah berlari nak kena pikul troli pula. Tapi bila mereka berlari, makin lama bunyi tersebut macam makin menjauh. Masing-masing tak nak toleh ke belakang, tak berani. Bila dah masuk rumah, barulah diorang letak troli, diorang bernafas. Kak Ica cakap, "Siti tahu, waktu saya ajak Siti jalan cepat sikit tu sebab saya baru teringat yang minggu ni dah mula start Obon Festival. Dah mula start nenek moyang dorang datang balik ke dunia.
tu saya suruh lari. Saya takut nenek moyang apa nampak kita tadi. Waktu tu terus Siti macam terkesima je, macam terfikir, lah, ni dah tengah bulan Ogos. Mula-mula Siti tak percaya tau pasal Obon Festival ni. Dia rasa macam itu kepercayaan kau je lah percaya, aku tak nak percaya. Tapi lepas apa jadi pada malam tu, dia tiba-tiba rasa macam mungkin ada betulnya juga. Waktu ni Siti intai melalui tingkap rumah nak tengok ada lagi tak benda yang mengejar. Tak ada. Anjing-anjing pun dah senyap daripada berbunyi. Memang ibarat tak ada bunyi apa-apa pun dekat luar, hanya bunyi angin yang berniup. Esoknya, sebab kerana risau fikir apa pula yang akan berlaku malam tu, Siti kat Echa pun minta tolong kawan-kawan, tolong kemaskan barang, tolong bawa pindahkan sama-sama, cepat sikit pindah. Selepas selesai pindah barang, kemaskan barang dalam rumah baru, barulah masing-masing mengadu sakit kepala, sengal badan. Tapi sakit tu dia tak sure datang daripada mana. Adakah datang daripada sebab kena pindah-pindah rumah ataupun datang daripada kejadian kemarin. Dan sekarang dah 3 tahun kejadian tu berlalu. Dan sepanjang 3 tahun ni, diorang masih menggunakan laluan yang sama, memandangkan laluan tu adalah jalan utama. Alhamdulillah, syukur, walaupun kadang-kala terpaksa guna laluan tersebut pada waktu malam, tapi bunyi tersebut tak lagi kedengaran. Siti tertanya-tanya juga tau. Dia macam nak tahu benda apa yang kacau diorang pada malam tu. So Siti pun decide dia nak pergi tanya makcik-makcik dekat area situ. Dan makcik-makcik kat situ ramai cakap benda yang sama. Makcik tu cakap hutan sebelah laluan kereta api tu merupakan tempat tak baik. Sebab tu situ hanya hutan sahaja. Developer pun takut nak masuk nak buat rumah. Ramai developer cuba untuk potong pokok dekat sana nak buat perumahan lain, tapi tak boleh. Setiap kali mereka masuk dalam hutan tersebut, mesti akan sakit-sakit badan, jentera semua rosak, dan paling teruk lagi, ada juga sampai menyebabkan kematian. So Siti tanya-tanyalah, apa yang ada dekat situ cik? Cakap bahasa Jepun lah. Oshimoto Motoro Josuke Ajinomoto Hai. Bahasa Jepun lah, aku translate. Apa yang ada lautan tu makcik? Makcik tu jawab, orang-orang lama cakap dalam hutan tu ada macam satu pintu gerbang. Dan pintu gerbang itulah yang akan digunakan oleh makhluk-makhluk yang telah mati untuk pulang ke dunia nyata pada setiap pertengahan Ogos. Tapi benda ni tak tahu betul ataupun tidak kan. So Siti pun macam, dengar je lah, tak boleh nak percaya lebih-lebih, takut nanti menjurus kepada syirik. Aku pun tak tahu nak cerita hantu Jepun ni macam mana, sebab aku tak pernah pergi Jepun. Kan kalau aku cakap hantu Jepun ni tinggi, kadang-kadang dia bertanduk. Bila bertanduk tu dia macam menyeramkan lah. Dia ada bunyi, dia ada lampu dekat dada. Dia akan bila dia bunyi macam seram, macam sah dah korang dapat teka tu Ultraman. Aku tak tahu, aku tak pernah pergi Jepun. Jadi mungkin malam tu yang diorang terserempak dengan bunyi-bunyi tu merupakan bunyi arwah-arwah nenek moyang yang dulu mati melalui pintu gerbang tersebut untuk ke alam nyata, nak jumpa anak cucu dia. Mungkin we don't know. Tu kepercayaan orang lah. Kita tetapkan dengan kepercayaan kita, jangan syirik, okay? Thank you so much gang, sebab sudi dengan cerita sampai habis. Sudi walaupun cerita ni tak seram, tapi lebih kepada nak share experience lah. Nak cakap negara luar pun ada cerita seram dia yang tersendiri. Kau jangan fikir Malaysia je ada hantu nanti kau cakap lah nak duduk kat Korea lah, Korea ada abang K-pop, tak ada hantu. Kau silap, dekat Korea pun ada hantu kan? Kita pergi tempat orang, jaga adab, jaga diri. Sebab we never know kat situ ada apa. Kita takut kalau kita tak jaga adab, jaga diri, satu hari nanti kisah kita yang akan jadi story puaka. So thank you so much. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Kita teruskan lagi dengan projek 30 hari 30 story puaka di hari esok. Nantikan. Assalamualaikum, selamat malam, have a good night everyone.